Okey, so kita nak ajar korang teknik SNR momentum. Ni dua benda yang berbeza lah. SNR dan momentum. Okey, SNR itu apa? Itu korang mesti tahu. Saya tak explain pun korang mesti akan tahu je kan. SNR tu adalah benda yang paling basic dalam naked chart punya teknik. Jadi SNR ni saya simplekan support dengan resistance je lah. Support, bawah ni resistance. Okey, support dan resistance. Sebelum korang tahu apa itu SNR momentum, wajib untuk korang tahu apa itu support dan resistance dululah. Bila dah tahu, baru korang akan faham macam mana penggunaan momentum yang kita nak maksudkan ni. Ini salah satu teknik yang kita boleh nampak lah macam mana direction dia boleh bergerak. Sebab SNR momentum ni digunakan sebagai untuk kita cari direction. Lepas tu nak curi-curi profit. Ni yang paling penting. Bolehlah buruk sebab saya pakai yang contoh macam ni. Saya malas nak tulis sikit. Curi-curi profit. Okay, lepas tu apa? Kita boleh cari setup breakout. Breakout based on kita boleh hold sampai pecah. Macam itulah. Tu saya tak tahu nak tulis apa. Saya sebut macam tu je. Hold sampai pecah tu. Okay. So kita kenal dulu apa itu support dan resistance. Support. Resistance. Bahasa Melayu, support ni bermaksud apa? Support ni kalau kita translate dalam bahasa Melayu, dia adalah sokongan. Sokongan. So sokongan di bahagian, kalau dalam trade ni kita akan tekankan sokongan di bawah ataupun sokongan di lantai. Saya support ni lantai lah. Lantai. Saya type lah. Buruk pula. Support adalah lantai. Ataupun base, tapak. Boleh. Dia ada banyak maksud lah. So antaranya yang ini yang saya bagi tahu ni. Okay, clear? Jadi resistance pula adalah bumbung. Apa lagi? Bumbung. Bumbung. Itu yang saya ingat lah. Yang lain tu saya lupa. Bumbung, atap. Atap pun boleh. Dia nampak macam nama dia tak ada kena-mena dengan naked chart ataupun candlestick. Tapi inilah bahasa yang paling mudah untuk korang faham. Okay. Fahami bahasa dia dulu. Lepas tu baru kita nak memahami dia punya bentuk. Support berbentuk apa? Bila dia berada kat bawah lantai, maksudnya dia ada satu, kalau kita buka line chart, dia akan ada satu bucu. Bucu yang berbentuk V. V ni lah bucu support. Ingat yang tu je. V atau U lah. Kadang-kadang di flat. Flat tu maksudnya bawah ni flat. Bawah ni dia tajam. Di antara dua tu je. Resistance, bumbung. Okay, bumbung ni dia bersifat dekat kawasan atas. Maksudnya dia atap kan. Dan atap tersebut dia berbucu V terbalik. Ataupun U lah. U yang macam ni, macam terbalik ni. Ataupun macam N lah. N kecil tu kan. So dua benda ni secara bentuk dia yang kita kena tahu. Wajib tahu. Alright. Sebelum saya ajar SNR momentum sebelum ni. Maksudnya saya tak pernah ajar lagi SNR momentum ni. Ramai sangat confused macam mana cara nak pakai SNR biasa. Sebab apa? Dia tak ada specific setup. Tak ada terlalu spesifik. Bila korang buka chart, terlalu banyak bucu V dan A. Ni kita panggil V dengan A je lah. Ni A. Ni V. Senang. V dengan A je lah kita sebut. Okay. So, meh kita tengok dekat chart sekejap. Saya nak bagi korang faham lah kenapa banyak sangat orang pening dulu sebelum kita ajar SNR momentum. Ramai sangat pening benda ni. Buka line chart. Okay, kalau nak baca SNR ni, memang wajib buka line chart lah. Jangan pakai candlestick. Melainkan korang dah terbiasa. Kalau dah terbiasa pakai candlestick untuk tengok SNR, tak ada masalah. Itu kalau dah biasa. Kalau tak biasa lagi, masih kurang faham atau kurang jelas, buka line chart. Atas ni nampak tak ada apa? Line chart, candles. Buka line chart lah. Ni trade view. Kalau MT4 nanti korang check lah setting korang. Jadi sekarang ni saya buka contoh dekat daily. Di mana daily ni nampak tak terlalu banyak bucu yang ada. Dan bucu yang kita akan marking adalah V dengan A. Marking semua yang ada. Okey, sini ada apa? V, 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 A, 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 A. Dan sebelum ni banyaklah kita ambil yang kawasan sini je lah. So korang pening tak bila terlalu banyak? Pening sangat, memang sangat pening. Dan untuk pengetahuan korang, support adalah untuk kita cari buy
Resistance adalah untuk kita cari sel. So, bila korang dah tahu support dan resistance punya bentuk ini, bucu ni, memang korang ada masalah besar. Sebab apa? Masalah korang adalah korang tak tahu. Mana satu, the exactly S dan R yang korang kena marking. Dan betul tak korang rasa yakin ke tak bila nak entry based on yang korang dah marking tu? Mesti korang ada masalah, tak yakin. Itulah yang kita bantu, kita ajar semua orang daripada dulu, kita ajar sampai sekarang ni, SNR, momentum, tambah M je di depan. Dan M ni walaupun tambah satu huruf tapi maksud dia sangat mendalam. Sangat dalam. Di bahagian dalam tu sampai boleh buat orang profit gila-gila. So banyak dah result dah boleh buat profit based on pakai SNR momentum. So SNR momentum ni kita pergi balik dekat yang kita tengok dalam ni. Okay, fokus Bila korang dah tahu support, bila dah tahu resistance, barulah kita akan ke next step iaitu momentum. SNR lain, momentum lain. Tapi sebelum kita nak mulakan yang kefahaman momentum ni, saya nak buka chat, saya nak tanya korang, faham ke tak faham SNR yang biasa ni? Kalau faham, kita akan sambung. Tak faham, kita akan cuba explain lagi sekali. Tadilah semua kita akan explain based on apa yang korang tak faham lah. Make sure soalan korang spesifik. Jangan cakap tak faham. Cakap tak faham part mana. Baru kita akan tahu mana kita nak explain. Faham, 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 faham. Berderet. Cakap kata faham. So insyaAllah korang, saya nampak korang faham. Okay. Okay, so suara saya sangkut tak? Suara saya dengan internet saya lag ke tak? Kalau tak ada masalah, kita akan sambung lah. Risau lag je ni. Sebab korang pun tahu kan, saya punya internet saya banyak pula masalah baru-baru ni. Alright. Okay, faham tak? Okay, so saya nampak okay, tak ada masalah. So kita off chat sekejap kita off sekejap. Supaya chat korang tak bersepah. Nanti kalau chat korang bersepah, saya tak dapat nak baca semua. So kita off sekejap sampai kita open question, baru kita masuk balik. Okay, so kita dah boleh masuk ke part SNR momentum. So lega lah bila korang dah faham SNR. Masalah SNR tadi apa? Terlalu banyak dan tak spesifik. So kita delete yang ni. Korang ingat, benda yang kita dah ajar malam ni sangat penting. Bukan apa, bila saya kata sangat penting, maksudnya korang sekarang ni tengah memahami bahasa-bahasa yang saya punya teknik lah. So bila saya buat live forecast dalam TikTok, senang korang nak faham nanti. Senang. Bila saya borak, okay, ini ada SM. Okay, ini ada RM. So dalam kepala korang, oh dah tahu dah. Tak adalah korang pening. Korang akan acik tanya, apa itu SM? Apa itu RM? Tak nak yang itu berlaku. So kita ajar supaya korang faham. Okay. So sekarang ni kita pergi ke bahagian SNR momentum. Tambah momentum je. So kita bezakan dengan SNR biasalah. Ni SNR sahaja. Macam saya kata tadi, SNR dia buat bucu V dengan A. Ini bentuk dia secara line chart lah. Dan apa lagi? V adalah untuk kita cari buy. Support lah, maksudnya V ni support. S lah. So ni adalah resistance. Tempat untuk kita cari sell. Kenapa saya kata buy dengan sell? Sell at high. Buy at low. So low maksudnya ni kan bucu. Dan bucu tersebut berada di bawah. Di lantai. Dia tersell dekat high. Maksudnya bucu dia berada di atas. That's why kita kata sell at high, buy at low. Itu yang pemahaman dia lah. Okay, masalah utama dia adalah terlalu banyak. Banyak. Dan kita tak yakin, tak ada keyakinan untuk marking. Kalau korang tak belajar dengan saya, mesti korang akan ada satu masalah ni, iaitu korang tahu SNR tapi korang tak yakin macam mana sebenarnya korang marking ni, betul ke tak? Itu masalah utama lah. Korang rasa macam, apa dah aku buat hari ni? Betul ke aku marking ni? Siapalah aku nak tanya ni? Dia rasa macam tak tahu nak tanya siapa, betul tak? Mesti akan ada perasaan macam tu. So, bila korang belajar SNR momentum dengan saya, insyaAllah dan sangat recommended untuk korang belajar dan faham untuk korang perbaiki SNR ni kepada SNR momentum. SNR ni kepada SNR momentum. Terbalik pula. Okay, faham Alright, so kita tulis SNR momentum pula. Part ni lah yang korang-korang fokus. Wajib fokus. Student ke tak student ke, wajib tahu lagi sekali. Dan yang tak tahu, lagi kena tahu. Okay. So, SNR pula dia sama. Ada dua jenis. Support momentum dan juga resistance momentum. Tadi atas yang kita buat SNR biasa, support dan resistance sahaja. Sekarang ni support momentum. Tambah momentum tadi kan, nama ni kan. SNR momentum. Letak balik kat kanan dia.
Letak balik kat kanan dia. Kalau saya kata kanan, maksudnya apa? Kanan itulah yang kita akan fokus di dalam line chart nanti. Itu kita tekankan lah. Kenapa saya letak nama momentum kat belah kanan? Kenapa saya tak letak kat belah kiri? Maksudnya momentum SNR. Ada tak saya letak? Tak ada. Kalau orang copy paste, dia takkan tahu benda tu semua. Yang dia tahu dia main curi, dia nak ubah nama sikit, tapi dia tahu explain macam mana. So kalau korang belajar dengan saya, korang akan tahu explanation daripada A sampai Z kenapa semua tu saya buat. Ada reason dia. So, saya letak nama momentum ni tambah dekat kanan supaya saya nak suruh korang semua. Maksudnya korang semualah. Kalau saya seorang tak apa, saya boleh faham. Tapi sekarang ni bila saya ajar semua orang, terpaksa saya bagi cara macam ni supaya korang semua faham. So, saya nak suruh korang semua fokus bahagian kanan. Apa yang dimaksudkan kanan? Mari kita tengok balik kat sini yang SNR biasa tu. Okay, kalau yang support biasa ni, ada kiri, ada kanan. Resistance biasa ni ada kiri, ada kanan. Itu yang dimaksudkan kiri dengan kanan lah. Dan yang kita kata sekarang ni momentum, kita suruh korang fokus bahagian kanan. Kanan yang mana tu? So kanan yang ni lah. Kanan. Kanan. Ni kiri. Kiri jangan fokus. Alright. Okay. So bentuk dia kita kena tahu sangat-sangat. Jadi kita delete balik semua ni. Kita lukis semula apa bentuk SN dengan RM. Okay. Support momentum. Saya tulis SM je lah. SM. Simple. RM. Sangat simple. InsyaAllah masuk kelas ni attend daripada awal sampai habis lah. So sediakan kopi kalau korang mengantuk. Okay. SM adalah support momentum. Support dekat kawasan tapak. Tapak pula untuk kita cari apa? Buy lah. Set up buy. Buy dekat mana? Buy dekat low. Maksudnya bucu low lah. RM pula. Sell at high. Sell lah kawasan untuk kita sell. At high. Ni dia punya basic dia. Okay. Alright. Oops. Okay. So sekarang ni kita nak lukis bentuk dia SM. Bucu yang kita nak lukis macam ni turun sikit, naik banyak. Ni kita punya term bahasa. Apa saya sebut tadi? Turun sikit, naik banyak. Itulah yang kita akan suruh korang hafal dan ingat. Koma, naik banyak. Ni kita punya bahasa kita lah ataupun term yang kita suruh korang hafal, iaitu kita senang bahasa kita formula. Ini formula kena hafal tau. Turun sikit, naik banyak. Ni formula dia. Okey. Jap, minum sikit. Alright. So, RM pula tempat untuk kita cari sel dan bentuk sel tu dia akan terbalik je. Naik sikit, turun dia banyak. Ini kita panggil naik sikit, turun banyak. Terbalik. Naik sikit, koma turun banyak. Ini adalah formula. Make sure bila korang dah nak pakai apa yang saya ajar malam ni di hari kemudian, wajib hafal formula ni. Kalau saya tanya korang dalam mana-mana social media, sama ada TikTok live ke, grup student ke apa, saya akan tanya korang, apa itu RM? Ini jawapan dia lah, naik sikit turun banyak. Apa itu SM? Turun sikit naik banyak. Hafal yang tu je. Okay. Alright. So, bila saya kata cari buy dekat low yang mana kita suruh korang marking? Low yang di bawah, saya tukar color ni lah gelap sikit. Marking lah low yang di bawah ni lah. Marking. Di situlah tempat yang kita akan cari buy at low. Low lah, kawasan ni rendah kan? Low lah. Okay, so ni tempat kita cari sell at high. Ni bentuk dia wajib hafal. Kalau tak nak lukis, screenshot pun tak ada masalah lah. Okay, so far faham ke tak? Saya open question dalam masa 1-2 minit je untuk korang komen lah. Faham? Kalau tak faham, tanya spesifik sikit soalan supaya saya senang nak explain part apa. Sekiranya korang dah faham, jangan lupa hafal. Hafal lah bentuk dia. Faham? Okey, mantap. So jangan tanya lagi apa-apa soalan lain. Step by step, sabar. Kita akan explain step by step lagi. Alright, so memandangkan semua dah faham, kita akan sambung.
Okay, sekarang ni kita dah explain based on bentuk dia. Bentuk bentuk. SOP je lagi. Time frame of semua sebentar lagi. Sekarang ni bentuk kalau dah faham. So jangan lupa saya kata turun sikit, naik banyak. Turun sikit ni 1 point. Naik banyak adalah 1 point. 2 point lah, point yang kedua lah maksudnya. So ni 1, 2. Point yang nombor 1 adalah kiri. Point yang nombor 2 adalah kanan. So ni samalah. Point 1, point 2. Point 1 kiri, point 2 kanan. Sama. Jadi sekarang ni kiri turun sikit. Ni dah turun sikit. Kanan naik banyak. Lebih lah maksudnya. Okay, so ni kiri point 1 naik sikit. Okay, point 2 apa tadi? Kanan. Kanan ni pula turun banyak. Ni dia. Hafal lah yang ni. Okay, faham? Ini sangat simple. Hafal yang ni. Bentuk dia naik sikit, turun banyak. Turun sikit, naik banyak. Ini kena hafal. Wajib hafal. Sebab kalau korang tak hafal, korang dah rugi satu teknik yang saya suka sangat pakai untuk direction. So memang rugi. Kalau saya kata rugi, maksudnya sangat kena wajib tahulah. Kalau korang nak profit macam kita buat ataupun student saya buat, better ikut. Okay, faham? Alright. So bila kita dah explain macam tu, dah tahu bentuk, dah tahu macam ni semua, kita akan explain korang macam mana nisbah dia pula. Nisbah dia. Sebab kanan dia, panjang dia kita kena tahu berapa kali ganda panjang daripada kiri dia. Yang ni berapa kali ganda panjang dia daripada kiri dia. Kena tahu sebab kadang-kadang dekat line chart dalam chart korang tu, bila korang marking naik sikit turun banyak pun kadang-kadang silap marking. Silap marking. Dia SOP dah ikut dah yang ni. Dah ikut dah yang ni. Tapi dari segi nisbah tak ikut pula. So silap besar dia kalau tak ikut nisbah. Okay So nisbah yang kita suruh korang fokus adalah untuk kiri, yang ni kiri kan. Kiri, kanan. Untuk kiri, make sure fokus satulah nisbah. Untuk kanan, nisbah dia berapa? Minimum 3. Biar lebih tak ada masalah. Minimum 3 kali ganda daripada yang kiri. 3 kali ganda panjang daripada kiri lah. 3 kali ganda panjang daripada kiri secara minimum. Maksimum tak kisah. Nak 10 ke 20 ke tak ada masalah. Tapi biarlah logik. Janganlah terlalu besar panjang kan. Yang logik lah. So mari kita cari contoh. Untuk korang kita share contoh. Tapi sebelum tu siapa nak screenshot ke nak ambil gambar supaya korang tak terlepas, better boleh buat sekarang lah. Jadi kokok dah kita dah terdelete. Okay Alright, so kita delete, kita pergi tengok contoh sekejap. Okay. Ni saya bagi satu contoh lah. Entry apa semua tu sebentar lagi. Kita bagi korang faham dulu bentuk. Okay. Di segala bucu yang ada dekat daily ni terlalu banyak setup. Contoh kita ambil kat atas ni Okay, sini dengan sini. Nombor 1, nombor 2. Okay, mana satu resistance momentum? Cuba korang komen sekejap. Nombor 1 ke nombor 2? Ataupun nombor 3? 2. Okay, ramai komen 2. Alright. So ramai komen 2. So betul lah maksudnya korang faham. Okay, kita delete yang semua tu nombor 1, 3 tu. Kita tekankan nombor 2 ni. Sebab apa? Kita ingat balik apa formula RM. Ingat balik dalam kepala apa cikgu ni ajar, naik sikit turun banyak. Hafal yang tu tau. Naik sikit, turun banyak. Turun banyak. Banyaklah. Saya tulis simple ya. Tapi korang faham lah. Naik sikit turun banyak. Naik sikit turun banyak. Itu maksud dia lah. So bucu yang kita maki adalah di atas, bukan di bawah. Ini bukan jangan salah faham. Bucu yang kita maki adalah dekat high. Kan korang nak sell untuk RM. Bila nak sell untuk RM, carilah kat kawasan high. Adakah ini high? Ini dah consider low. Atas ni lah high yang kita cari. So kawasan situlah yang korang akan marking untuk cari setup entry. Jadi kita akan ajar lah entry macam mana. Dan entry dia ada banyak cara entry. Okay, itu satu. Okay, cari lagi. Naik sikit, turun banyak. Dah ada 2. Naik sikit, turun banyak. Ada lagi.
Naik sikit, turun banyak. Ada, banyak. Okey, turun sikit, naik banyak. Dah ada lagi. Okey, turun sikit, naik banyak. Okey, marking. Naik sikit, turun banyak. Marking juga. Naik sikit, turun sikit. Naik sikit, turun sikit. Turun sikit, naik banyak. Nampak tak? Step by step. Dia kena biasakan bercakap. Okey, lepas tu dari sini, naik sikit, turun banyak. Ada banyak. So sebenarnya dalam banyak-banyak ni, memang ada banyak setup tersebut. Tapi macam saya kata, walaupun korang ikut hafalan yang saya kata tadi, naik sikit turun banyak, turun sikit naik banyak, make sure nisbah dia betul. Nisbah ni yang paling penting lah selepas korang cari bentuk. Ini paling penting yang kena diutamakan supaya kita tahu SM dan RM itu adalah sah ke tidak sah. Nampak tak? Dia ada main sah dengan tak sah pula. Itu yang kita akan filter lah nanti. Lagi kita akan filter, lagi spesifik setup tu kita akan dapat. So macam mana kita nak cari setup tu sah ke tak sah? Okey, mari kita tengok contoh yang ni deh. So nisbah yang saya suruh korang tekankan adalah 1 nisbah 3. Ni 1 nisbah 3. Maksudnya kiri adalah 1, kanan adalah 3 secara minimum. Kalau maksimum tak ada masalah. Just in case lah korang tak faham, minimum. Lebih tak ada masalah. So kita ambil contohnya RM kat sini. Naik sikit, turun banyak. Naik sikit kiri. Turun banyak adalah kanan. So bila naik sikit, turun banyak, kira dulu. Berapa kanan ni panjang daripada kiri dia? Mari kita kira. Nak tahu cara nak kira paling mudah? Senang saja. Pakailah candlestick. Pakai candlestick. Pakai rectangle. Rectangle yang ni je. Pakai yang ni je untuk kira. Maksud dia, cara nak kira, korang kiralah yang kiri dulu. Okay, kira yang kiri dulu daripada highest yang kiri ni sampai lowest bucu kiri tu. Kiraan dia macam ni. Okay. So korang akan nampak ini kiri kan, naik sikit turun banyak. Jangan ambil yang belakang ni. Ini dah bukan kita punya part dah. Dia tak ada dalam sebutan kita tadi. Ada ke naik sikit turun banyak kat sini? Tak ada. Ni naik banyak turun sikit. So ni bukan ambil yang side ni saja. Naik sikit turun banyak. So jangan salah marking. Kira saiz daripada sini ke sini. Maksudnya naik sikit tu lah kan. Dah ada satu saiz yang bersaiz yang macam ni, kotak ni. So dalam ni dah dikira satu lah yang kanan punya. Okay, so 1. Tarik bawah, dah 2. Okay, lepas tu tarik bawah lagi, dah 3. So dia ada sampai dah terlebih sampai bawah ni. So tak payah kira dah sebab kita 1 nisbah 3 minimum. Kalau maksimum korang dah tak payah kira dah, kita ibarat RM ni adalah sah dipakai. Maksudnya dia solid lah untuk RM punya setup. Barulah kita akan cari setup sell di kawasan tersebut. Macam mana nak marking? Ni kita akan ajar cara nak marking pula lah. So kita kira lagi 1-2 contoh lah. Okay, kita ambil yang ni contoh Sebab sini ada banyak Okay, dapat tak? Dekat sini 1, turun sikit, naik banyak. Okay, so kita marking kat situ. Marking kiri dulu. Okay, dah. Lepas tu yang kanan ni 1 lah sebab dah dalam ni kiri, kanan dah berada di dalam. So kira 1 lah. So kita tulis 1 yang kiri. Sekarang ni kanan dah ada 1 di dalam. 1. Okay, tambah. Tarik atas ni. Dah tak sampai pun 2. Maksudnya 1 tambah half. So tak sampailah 3. 1 ratio 3. Tak sampai. So ni adalah SM tapi tak sah. Maksudnya tak solid yang kita nak lah. Dia tetap bentuk turun sikit naik banyak. Tapi dia bukan SM yang kita nak. So better bila korang ikut SOP saya, ikut yang betul-betul kita pilih. Yang paling terbaik lah untuk korang. Alright, so satu lagi contoh last. Okay. Kita cari lagi. Kat time frame H4 pula lah. Daily banyak kan, kita ambil H4. Kita ambil time frame H4. Kita ambil yang ni. Okay. So dekat sini ada 1 SM, kat sini pun ada RM. Kita ambil dua-dua lah, kita try. Okay, dekat sini turun sikit, naik banyak. Okay, makin dekat kiri ni dulu. Alright, dah. Lepas tu 1 dah ada dalam. 1. Lepas tu letak sini, saya kira. Ni dah terlebih ni. 2. 3 dah lebih. So kita panggil tu SM dah lebih. 1 nisbah 3. So dia adalah SM yang sah. Okay, makin je tak apa. So dekat sini naik sikit, turun banyak. Makin lagi. Ni pula RM. Kira dulu. Letak satu rectangle macam biasa. Letak satu rectangle.
dekat kawasan yang naik sikit. Itu yang first step lah. Okay, lepas tu buat apa? Bila dah kira macam tu, tulis balik. Kot-kot lah korang tak faham. 1 nisbah. Dalam ni dah ada 1 dah. Okay, dah tu nisbah 1 tambah kira yang bawah dia pula. Yang kanan dia pula. 2 tambah 1 lagi. Okay. Okay. Tambah setengah. Alright, situasi macam ni berapa total dia? 1 nisbah 2,5, 2.5 lah. Okey, saya nak tanya korang. Adakah dia sah ke tak sah? Cuba korang komen sekejap. Saya nak tanya. Ini antara satu soalan yang kadang-kadang orang confuse. So saya nak bagi tahu korang. Sah, tak sah, tak sah. Okey, mantap. Saya nak bagi tahu korang lah. Benda ni kadang-kadang korang tak perasan. Tak cukup baki. Okey, so ramai kata tak. Dan meh kita bagi jawapan kita pula. Sebenarnya dia adalah yang setup dia adalah masih sah. Sebab apa? Kalau korang belajar matematik, 2.5 ni, kalau korang round off kan dia akan jadi tetap 3 juga. Betul tak? So boleh tak ada masalah. Yang penting jangan 2.4 ke bawah. 2.5 masih boleh consider. Masih boleh consider sebagai 3 juga. Okay, clear? Itu yang kita bagi tahu korang lah. Alright. So ini secara nak tahu bentuk dah. Bentuk kita dah bagi tahu. Bentuk sudah. Lepas tu bentuk, lepas tu tahu sah ke tak sah, sudah melalui kiraan nisbah lah. Ni kiraan nisbah. Cara entry dengan marking je belum. So ni ada cara entry dia jugalah. Jangan sesuka hati entry bila nampak je entry. Tak ada, dia ada cara dia. So kita nak ajar yang ni pula. Ini paling penting. Sebab kita ada first touch, third touch lah, second touch tu semua. Itu benda yang paling main peranan lah. Alright. So, dah lukis pula. Dah screenshot ke yang ni? Kalau belum, make sure korang screenshot lah. Kok lah korang tak rajin nak melukis, korang screenshot je lah. Okay. So, kita boleh delete lah. Jadi sekarang ni saya nak ajar korang cara marking ataupun mapping. So, dalam ni saya nak tanya korang, siapa yang tak pernah tahu macam mana cara nak marking ataupun mapping ataupun buat mapping punya secara overall lah yang besar punya setup kan. Cuba korang komen sikit nak tengok. Saya nak tengok lah berapa ramai yang tak tahu mapping langsung. Okey, ni yang bagus ni. Bila korang tak tahu ini memang target korang dekat sini lah sebenarnya. Pandai belajar ni insya-Allah korang automatik pandai mapping. Macam saya sign group provider signal dah. So tahniah lah siapa yang ada dalam ni. Ni rezeki korang lah malam ni. Okay, so kita tengok ramai confused. So bagus. Itu yang paling terbaik lah. Alright, saya off chat sekejap. Okay, so far sepanjang saya ajar teknik SM dengan RM ni, ramai sangat dah almost orang kata dah ribu-ribu dah feedback yang bagi tahu saya dia orang daripada tak pandai mapping jadi pandai mapping. So antaranya korang lah yang bakal buat benda yang sama. So rezeki korang lah maksudnya. Jadi macam mana nak belajar mapping? So macam saya kata SM kita akan marking dekat bucu bawah lah untuk kita buy, turun sikit naik banyak. Ni untuk SM. RM pula naik sikit turun banyak. Marking tu maksudnya kita marking lah dekat bucu dia. Bucu jangan salah bucu. Bucu jangan salah bucu sebab kadang-kadang dia break kat sini nanti korang salah marking kat sini pula. Salah nanti, bukan. Mesti korang kena ikut bucu yang saya lukis tu lah. Okay, so ni bucu buy, bucu sell. Ini dalam bentuk apa? Line chart. So jangan terlupa bahawa dalam chart kita bukan ada sekadar line chart, kita ada juga candlestick. CS lah saya pendekkan, candle yang ada buy sell candle tu kan. Kita ada tu juga, jangan lupa. So cara nak marking zone pula, buka je candlestick punya setting, terus kita akan nampak setup ni akan jadi candlestick. Betul tak? So daripada bucu yang kita marking sini, makin sekali include dia punya shadow. Bucu yang kita marking sini, makin sekali include dia punya shadow. Shadow tu yang kita akan marking lah. So kita tengok contoh supaya korang faham. Kita tengok contoh.
Okey. So saya ambil contoh dekat daily ataupun inilah RM yang dia tak pergi semalam tu lah yang saya tunggu. Okey, yang ni dia ada buat satu naik sikit, turun banyak. So kita akan maki bucu atas lah sebab ini kan naik sikit, turun banyak RM. Siapa yang masih confused tu make sure hafal lah. Naik sikit, turun banyak, turun sikit, naik banyak. InsyaAllah next time bila korang dengar RM je, korang dah tahu dalam kepala korang, dah hafal lah. Cuba korang, kalau korang masih confused, cuba korang setiap hari sebut naik sikit, turun banyak adalah RM. Turun sikit, naik banyak adalah SM. Sebut sehari, at least lah orang kata nak cuba cepat faham. Sehari, satu untuk RM, sebutan dia sebutlah 50 kali ataupun 100 kali. Itu kalau betul tak faham lah. Orang kata practice make perfect lah. Sebab masih akan ada orang yang masih blur dan susah nak ingat. So itu cara paling mudah untuk korang mudah ingat, kita tolonglah. Okay. So RM kita akan sell ke atas ni. Tapi macam ni kita nak ajar cara marking dulu. Belum entry. Entry sekejap lagi kita akan ajar lah. So cara marking, bila marking elok-elok dekat bucu dia cantik. Zoom in sikit, kot lah dia tak lawan. Okay, dah kena. Ngam-ngam kena. Okay, bila dah kena, buka apa ada bucu, apa ada shadow pada bucu tersebut. Okay, saya buka candlestick. Ni sekarang candlestick. Okay, kita akan nampak ada dua ni sebagai shadow kita. Jangan ambil shadow belakang. Sebab apa? Okay, kita tengok lagi sekali lancat tadi. Supaya korang tak pening, korang letak satu vertical line macam ni pada bucu tersebut. Itu lagi senang kalau tak nak pening lah. So, pada bucu, shadow yang ada pada bucu, pada bucu pula. Shadow yang ada pada vertical line ni dan selepas dia ataupun kanan dia, kita akan marking. So, sebelum dia, itu bukan bucu yang kita nak lah. Shadow yang kita nak lah. Yang kita buka candlestick. Nampak tak? Jadi, shadow yang korang akan ambil adalah daripada line yang korang marking ni dan sini. Bukannya sini. Bukan sini. Sebab apa? Dia di belakang vertical line yang kita letak ni. Yang warna hitam ni. Nampak tak? Faham tak cara tu? So ini akan elakkan korang daripada confuse lah. So apa yang saya ajar malam ni, saya ajar tanpa terus korang, maksudnya korang tak ada persoalan lah. Persoalan ni sebab saya dah jawabkan untuk korang. So marking. Higher shadow yang mana paling tinggi? Kanan ke kiri? So kalau saya tengok guna mata saya nampak merah ni pendek sikit daripada yang kiri ni, yang bullish ni. So kita marking lah bullish tu sebagai highest, kita punya highest lah. So buat satu zone pada higher shadow sampai bucu kita. Bucu yang bawah tu. Alright. Jadi kita dah ada satu zone. Zone untuk kita cari sell setup dekat dalam ni. So sekarang ni hari tu sikit-sikit lagi nak pergi. So saya sangat terlepas setup lah kat situ. Tu yang saya agak kecewa bila Juna macam ni dia terlepas setup kita. Tapi tak ada masalah. Kita nak ajar je sekarang ni. So korang ingat cara marking bucu line chart, lepas tu marking shadow based on setup dekat situlah. So ada tak apa-apa pullback lagi selepas kita marking sini? Ada tak kat kanan dia yang ada pullback shadow? Cuba korang komen. Sebab saya nak bagi korang faham, make sure korang try komen lah. Tak ada? Okay. So tak ada. Bila tak ada, maksudnya ni masih lagi fresh. Kita guna istilah fresh, masih segar. Setup yang segar, tak ada setup sell lagi untuk rejection lah. Alright. Okay, masih dara. Masih dara. Betul tu. So dalam ni zone sell yang masih dara, tak ada setup sell lagi, yang tak pernah lagi apa-apa harga pergi dan turun. Maksudnya walaupun dia dekat sini, tetap dia tak sampai sini, masih fresh lagi. So cara yang kita nak ajar korang entry adalah macam lepas ni lah saya akan ajar. So saya nak ajar korang marking dulu bagi korang faham. Sampailah saya tanya korang, faham ke tak faham? Kalau dah faham, automatik kita akan sambung cara entry lah. Lagi cepat korang faham, lagi cepat kita akan habis kelas kita sekarang ni lah. Alright, so baru setengah jam. Okay, tak apa, tak ngantuk kan? Okay, kita ambil yang dekat sini pula sebab kalau korang buka line chart, korang sebenarnya tengah nampak ada satu setup baru dekat situ. Yang adalah, yang fresh lah. Atas dah settle. Bawah ni pun dia ada buat benda yang sama. Naik sikit, turun banyak. So marking segala setup yang fresh lah. Ni kita ajar cara marking dulu. Nanti kita akan ajar cara entry. Marking bucu ini, yang kita marking ni adalah bucu RM. Okay, buka candlestick, nampak tak ada shadow? So dua shadow ni mana paling tinggi? Yang kanan tu lah. So buatlah yang kanan ni sebagai satu zone untuk kita cari sell. So dah standby je. Kita bukan nak suruh direction tu betul-betul pergi situ. Tak.
kita hanyalah standby. Once dia betul-betul naik, sinilah kawasan yang kita akan standby. Standby standby. Untuk kita cari setup sell. Sell ada cara nak sell dia lah, bukan sell hold gila-gila, tak ada. Dia takkan pergi terus lah. Sebab SM dengan RM dia makan based on rejection banyak. Nak cara hold boleh, tapi cara dia lain. Nanti kita akan ajar juga. Bagi korang hadam satu persatu sampai korang faham, dan bahasa saya ni korang faham juga. InsyaAllah next time lagi senang saya nak ajar korang. Maksudnya bila saya sebut je, automatik benda tu dalam kepala korang. Oh, dah tahu dah apa dia cakap. Apa yang diborak ni kita dah faham. Maksud macam itulah maksud dia. Okay, ni cara marking, mapping. Inilah samalah ni, mapping. Mapping, macam inilah bentuk-bentuk kita nak cari mapping. Faham tak? Sangat simple, bukan susah pun sebenarnya. Simple sangat. Okay, kita cari bawah ni pula. Semalam dia ada buat. Turun sikit, naik banyak. Okay, makin bucu dulu. Okay, dah. Bila kau dah makin bucu, tengok shadow apa ada pada bucu tersebut. Okay, shadow yang merah dengan yang kanan ni. So, ambil yang paling rendah. Inilah kanan ni. Buatlah satu zone. Okay. Alright. So, di belakang shadow tersebut, ini dan ini bukan zone korang. Sebab apa? Macam saya kata tadi lah. Kalau korang masih pening dengan shadow di belakang, buang balik semua tu, buka line chart, makin pada bucu, guna vertical line. Sekejap. Okay. So, tengok. Vertical line, pada vertical line tu, apa shadow yang ada. Dan shadow tersebutlah yang kita akan pilih dan kanan dia. Maksudnya sebelum vertical line ni, daripada yang kiri ni, tak akan dipilih lah. Buka candlestick balik. So, kita dah tahulah. Yang ni dah band. Yang ni bukan. Maksudnya daripada sini dan sinilah. Kanan dia. Janganlah yang paling kanan ni semua. Tak ada. Kita makin dekat kawasan tu je. Okay, so dah tahu. Oh, dekat situ. So, delete balik. Biar dah. Nanti korang pening pula. Alright. So, makin paling rendah. Ni rendah tapi ni lagi rendah. Ambil yang paling rendah. Okay, so saya letak satu zone untuk kita cari buy, first touch. Kita nak ajar entry sekejap lagi lah. Cara entry tu sangat penting sebenarnya. Mesti kena tahu dan ambil tahu. Benda ni sangat rugi kalau korang tak belajar pandai-pandai lah. Okay. So, kita ambil lagi kat atas ni contoh banyak kan. Naik sikit, turun banyak. Naik sikit, turun banyak. Hafal je yang tu. Marking pada bucu tersebut. Jangan salah bucu. Nanti orang ingat yang belakang ni. Yang belakang ni, kalau korang tak nak pening kepala, korang check. Contoh dah korang nak marking belakang ni. Adakah betul dia naik sikit, turun banyak? Kalau saya tengok kat situ, dia sebenarnya naik banyak, turun sikit. So, kita tak nak benda ni. Bukan. Yang ni naik sikit, turun banyak adalah the best lah. Faham So, marking. Bila dah marking, tengok shadow pada bucu tersebut. Oh, shadow dia bullish lah yang paling panjang. Marking dia je lah kat situ. Yes. Sampailah bucu tersebut. Ni ada tak zone yang dah pull back? Tak ada lagi. Maksudnya dia masih fresh. Yang ni pun sama, fresh. Jadi kita marking lah. Yang ni fresh maksudnya dia tak ada apa-apa shadow yang dah touch kat sini. Belum lagi sampai harga. Faham So, tengok balik candlestick, line chart, naik sikit, turun banyak. Pun ada di sini, bucu sini, buka shadow, tak ada shadow. Ni situasi tak ada shadow. Korang jangan risau. Bila tak ada shadow, lagi terbaik lah. Kalau ni adalah sikit. Kecil lah zone-nya. Kalau tak ada shadow, korang maki line sahaja. Kalau ada shadow sikit, maki je macam ni. So, kecil lah zone korang. Nampak Alright, faham? So, ini cara marking. Mapping lah maksudnya sama je. Mapping dan marking. Faham So, bila kita dah ajar korang cara marking dan mapping, mestilah korang wajib tahu cara nak entry. Mana satu kita nak entry, bila boleh reject, bila boleh hold breakout. Itu yang paling penting lah. So far, faham ke tidak? Cuba korang komen sikit. Sekejap. Okay. Faham sangat. Faham. Mantap, terkejut. Minta maaf. Okay, faham. Alright. So far, Rabai faham. Jadi jangan lupa 1000 orang yang masuk malam ni, make sure korang aktif dan korang bukannya robot. Okay, SM, RM ni work dalam setiap time frame ke? Alright, ni kita nak borak pasal time frame jugalah sekejap lagi. Okay. Okay, so far ramai yang faham. Jadi kita nak sambung. Macam mana penggunaan time frame? Time frame ni sangat penting lah.
Jangan lupa segala teknik yang tak diajar di dalam ni jangan bawa masuk. Sebab saya tak nak korang pening ataupun audien kita dalam ni pening. Kita tak nak semua orang pening lah bila korang sebut teknik macam contoh ada orang sebut. Boleh ke guna untuk teknik SPR atau RPS jika ada setup ni? So dia memeningkan korang-korang nanti. Boleh kalau korang nak pakai secara personally lah. Tapi kalau di dalam kelas yang macam ni, bila dah ramai-ramai, nanti ada orang dia tak tahu, apa itu SBR? Cikgu ni ada ajar ke? Ke saya terlepas? Dia akan peningkan orang. So, boleh borak di luar kelas. Okay? Okay, kita nak ajar korang pasal time frame. Time frame. Jadi, time frame ni sangat penting sebab setiap time frame memberi satu maksud yang berbeza. Alright. So time frame kecil daripada M1 sampailah time frame M30. Time frame ni kita cakap kat korang sangat sesuai untuk scalping. Okay. Tapi disebabkan teknik malam ni saya ajar korang SNR momentum, SM dan RM, saya tak sarankan korang lah pakai yang M1 sampai M30 ni. Saya lebih sarankan korang pakai time frame besar disebabkan time frame besar ni SOP dia based on rejection saja. So lagi recommended lah. Jadi kita ajar korang step by step. So H1 sesuai untuk korang intraday. H4 pula, H4 daily, weekly, monthly ni jarang lah ada setup monthly. Tapi kalau ada lagi cun lah. Tapi saya tak tulis lah sebenarnya. Sebab monthly terlalu jarang berlaku. So kita ambil sampai weekly dulu. H4 daily, weekly sangat sesuai untuk korang entry rejection. Dan akan lagi banyak makan besar. Sebab apa banyak makan besar? Sebab dia lagi besar time frame tu, lagi besar kekuatan dia nak kasih rejection yang banyak. That's why saya kata tadi, tak recommended pakai yang ni. Sebab kalau korang entry based on rejection, yang saya ajarkan ada dua cara entry. Satu breakout, satu rejection. So rejection bersifat apa? Sementara. Sementara tak boleh hold lama lah. So nak cari rejection yang bagi banyak entry, inilah H4 daily, weekly. Ini yang paling recommended. Kalau nak betul-betul scalping, ini boleh. Tapi korang kena aware lah bahawa M1, M30, H1, dia tak bagi banyak sangat lah rejection. Dia takkan bagi banyak sangat. Melainkan teknikal yang saya ajar macam korang dalam live tutor hari-hari lah, direction. Direction adalah possibility. Direction tak ada masalah. Tapi yang sekadar independent, maksudnya dia tak bergantung kepada apa-apa setup besar, dia independent, dia tak ada bergantung kepada time frame besar lah. Maksudnya dia tak ada apa-apa setup kat time frame besar, tiba-tiba ada setup buy side dalam M30, elakkan hold lah, memang terkena nanti. Memang boleh break. Tapi kalau dia ada dependent, dia ikut juga time frame besar punya setup. Okay, tak ada masalah, boleh je. So dia ada cara dia lah. Nanti saya akan ajar next time. Yang ni bila kita nak main dependent dengan independent, terlalu banyak kita akan experiment tu. So terlalu pening nanti. So better fokus yang part ni dululah. Step by step. Jangan risau, kita akan ajar bagi korang faham. Okay. So macam saya kata, fokus dekat part sini. Ini saya bintangkan lah supaya saya suruh korang fokus. Carilah segala setup SM dan RM di time frame ini saja. So far faham ke tidak faham mengenai time frame ni? Cuba korang komen. Simple je. Sebab ni maksudnya saya nak kata kat korang, fokuslah H4 daily weekly. Okay. Alright, so saya tengok ramai dah faham. Alhamdulillah. Jadi kita sambung balik. Okay, jap. Alright. Time frame dah settle. Cara entry lah yang paling penting untuk korang. Kalau tak, macam mana kita nak entry? Kalau kita tak tahu cara entry, SOP entry. SOP tu yang paling kena tahu. SOP entry, SM dan RM. SOP entry ni, dia ada 3 cara. 1, 2, 3. 1 adalah first touch. Momentum ataupun first touch je lah. First touch. Kedua adalah second touch lah. Yang ketiga adalah third touch ke atas. Third touch dan ke atas. Okay. So setiap cara entry ni ada meaning dia lah, ada maksud dia. So apa maksud dia? So kalau first touch,
Ni kita nak entry ni based on rejection tau. Sekejap saya tukar, bukan pakai ni. Dia kena pakai brushes. Okay. Based on rejection. Bukannya breakout. So kalau saya kata rejection, wajib dalam kepala korang sementara punya setup. Bukannya hold Bukan untuk hold. Tak boleh hold. Sebab kalau korang hold, memang nahas besarlah korang. Sebab apa? Nanti entry korang akan merah balik bila dah biru. Rejection ni dia cepat biru tapi dia boleh merah balik lah. Okay, so tak boleh hold. Jadi benda yang paling utama yang kita solve forecast based on sementara ni, demi rejection ni adalah first touch ni lah. First touch, SOP dia adalah 90% boleh reject, 90% rejection, 10% je breakout. So sepanjang saya pakai first touch, ni saya beritahu korang, korang kena hadir, yang nak hadir ni kena ingat Kokoh lah ramai yang tak pernah buat profit lagi. So ini jawapan korang lah, ini paling senang nak buat profit. Sepanjang saya pakai first touch daripada dulu sampai ke hari ni, dan student saya daripada dulu sampai ke hari ini teknik yang paling susah nak gagal. Mesti akan profit juga. Wajiblah ikut SOP, janganlah tak ikut. Ada yang hold memang fail lah. So ikut SOP sebiji. 90% boleh reject, 10% boleh breakout. So ni biasanya dia akan berlaku waktu news kacau lah. Itu normal. So kita tak letaklah ni sebagai teknik holy grail. Adalah risiko dia juga. Tetap kita letak tinggi 90% ni maksudnya ada win rate lah untuk korang. Win rate tu tinggi. Okay, jadi kita ajar macam mana nak entry first touch. So second touch pula dia ada 50% rejection, 50% juga breakout. Maksudnya apa? Half-half. Bila half-half, boleh jadi, boleh tak jadi. Nak ke korang jadi orang yang half-half ni? Boleh jadi, boleh tak jadi. Kalau nak, boleh, tak ada masalah. Kalau saya tak pernah ambil second touch. Melainkan second touch saya ni, kita tak panggil second touch. Saya cakap second entry yang melibatkan breakout. Okey, boleh. Breakout tak ada masalah. Okay, third touch dan ke atas. Bila saya sebut dan, maksudnya kadang-kadang dia boleh berlakunya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6. Dia ada banyak berlaku lah, tapi dia tak adalah sampai 10. Kebiasaannya paling maksimum yang saya pernah jumpa bulan berapa 3 tak silap saya. Hampir nak dekat 6 kali. Hampir nak dekat 6 kali third touch. Third touch. So third touch, SOP dia adalah 90% boleh breakout. 90% boleh breakout, 10% je boleh reject. So jika korang nak entry, setup rejection, jangan entry. Memang sakit besar. Contoh dia buat SM kan. SM, naik sikit turun banyak. SM pula, ni RM. Okay, jap. Contoh dia buat RM, naik sikit turun banyak. Ni tempat kita marking. Tapi dia dah banyak kali pullback. 1, 2, 3, dah banyak kali pullback lah kan. Okay, contoh bila kali dah keempat nak pullback, korang janganlah entry dah sebab dia dah kali ketiga pullback. Dah third touch ataupun dah kali 4 dah pullback. Jangan cari sell dah. Bila korang cari sell juga, memang nahas besar lah. Sebab apa? Dia boleh break. Sampai tembus screen korang. Memang boleh break. Memang sakit break. So saya tak pakailah yang ni. Untuk kita cari rejection. Tapi kalau korang bijak, ikut cara saya lah. Kita akan ambil yang setup ni. Terbalik je. Kita twistkan dia. Maksudnya, bila kita tahu setup untuk sell, boleh break, carilah buy sampai dia break. Itu cara dia lah. Kita twistkan dia. Sebab tu, korang kena bijak. InsyaAllah korang boleh buat juga. Tapi sebabkan saya dah ajar korang, so saya tak bagi korang susah. Korang dah ada dapat shortcut daripada saya, ikut je SOP saya ni. Cuma yang tengah ni, second touch ni saya kurang pakai. Saya selalu pakai ni, yang ni. Yang ni kita ambil yang breakout ni lah. Boleh break. Tapi kita ajar slow, step by step. Saya ajar first touch dulu. Okay, so far faham tak yang bahagian first touch ni? 90%, breakout dia 10%. Okay, jap. Okay, so saya buka balik chat. Faham tak? Ni benda ni hafal je sebenarnya. Kena hafal lah. Wajib hafal SOP ni. Ni ibarat formula untuk entry. Entry punya formula Formula. Kalau tak guna yang ni, memang sakit. Memang kena. Okay. So kita tengok chart, kita akan bagi 1-2 contoh lah. Kita tak nak bagi banyak sebab kita akan makan masa nanti kan. Okay, so kita tengok contoh yang ada.
Jadi saya delete dulu semua ni, jap. Tak delete. Atas ni lah, atas ni cantik. Ni ada, ni pun ada. Tapi kira dulu, betul tak? Dia yang macam kita nak. Delete semua dululah, buat baru. Okey. So ini kita nak bagi contoh lah. Okay, ni naik sikit, turun banyak. Naik sikit, turun banyak. Itu kita panggil RM lah. Untuk dua-dua ni RM kan. So marking je RM tersebut. 1, 2. Tapi kira sah ke tak RM ni? Step by step lah. Okay, daripada kiri ni, tarik sampai atas, kira dulu dia punya RM. Sah ke tak? 1. Okay, so dalam ni dah 1 yang kanan ni. 1, 2. So 3 lah. Dah lebih lah tu maksudnya. 3. So dia nak dekat 3 tapi saya kata round off je jadikan 3. So boleh. So apatah lagi yang ni. 1 naik sikit, turun banyak ni lagi banyak kan. So saya tak kira pun saya dah boleh agak dia adalah ratio 3 kan. Lebih lah maksudnya. Jadi RM di sini kita sah. Maksudnya boleh cari setup. Marking dua-dua ni, tengok bucu dia, shadow dia sekali. Shadow sini pendek. Okey, marking siap-siap. Shadow sini panjang. Okey, tak apa, marking je. So untuk sekarang ni kita fokus yang biasa belakang ni punya setup lah. So saya delete balik, saya replay balik kat situ supaya korang nampak satu-satu lah. Yang ni delete dulu. Nanti pening nanti. Lain ni pun sama. Alright. So memandangkan kita dah label dia sebagai RM dan kita dah sahkan dia sebagai betul-betul solid RM, kita akan cari entry based on setup apa? First touch. First touch lah, saya tulis 1T je senang. First touch. First touch. First touch. Sebenarnya first touch ni dia adalah first pullback. Itu bahasa mudah yang korang faham lah. First pullback bila dia patah balik kawasan yang fresh. Fresh lah. So first pullback yang fresh, wajiblah kita curi-curi profit. First touch, SOP dia untuk kita curi profit. First touch ni curi profit ni kita nak ambil setup rejection. Kan saya kata tadi first touch ni 90% rejection. Dan jangan lupa rejection kita akan bagi korang setup yang sementara sahaja, bukan long. Walaupun dia junam gila-gila, sebab apa? Sebab dia ada breakout juga. Yang ni kita cerita pasal sementara dia dulu. Okay, dia ada setup yang menyebabkan sementara. So jangan hold selagi ada setup breakout, baru kita boleh re-entry kali kedua lah. So sekarang ni biar dia pullback. So nampak pullback kat time frame sama memang dia pergilah, cuma float sikit lah kan. Float tak apa selagi tak break. Tapi kalau nak tengok time frame kecil nampak sikit. Buka H1. Sekejap patah balik. Daily ni kita padam balik. Kita pergi dekat low time frame. Nak monitor pakai low time frame, senang nak nampak. Okay. So kita kira berapa size zone ni ada, baru kita tahu. Satu, tarik sampai bawah dari ke atas ada 54 pips. So sangat besar lah. Bagi saya kecil lah untuk daily punya setup. Daily kan? Pernah ke korang jumpa zone daily yang ada 50 pips? Tak pernah. Zone daily yang sekarang ni pun dah bagi kita 500 pips, betul tak? So ni sangat kecil sebenarnya. Okay, cara entry first touch. Jangan lupa bila masuk je zone, terus instant selagi dia tak break zone yang kita marking tu lah, iaitu dekat daily yang kita H4. Daily ke H4? Daily ni. Daily ni kita dah marking ada 54 pips. Masuk terus instant entry, kita monitor kita punya entry dalam M30 supaya kita nampak lah. Kasih gerak, masuk instant dan kita layan dalam tu sampai dia betul-betul reject keluar profit. Lepas tu korang kutip dan korang jangan entry dah. So kalau korang tengok sekarang ni berapa kali dah dia masuk dan berapa banyak profit yang korang dah dapat bila dia dah reject. Nampak Okay, jap kita tengok. Okay, dekat mana first touch dia bila korang dah entry? Dekat sini. Inilah kita panggil first touch momentum. First touch rejection. Kali pertama masuk dalam zone, terus entry dan curi-curi profit. Curi-curi. Ini dah ibarat curi-curi sampai sini. Nampak tak? Turun. Sampai situ dia turun. Itu kita panggil first touch lah, curi-curi profit. Bila korang hold, nampak tak dia patah balik? Lagi merah entry korang. Itu yang bahaya dia. Bila korang hold, ikut SOP saya, mesti kena curi-curi, profit terus kutip. Faham tak part ni?
So cara nak entry, macam mana nak TP pula? Saya ajar cara TP ataupun cara ABC Okay. So kita patah balik, kita replay patah balik dekat sini sebelum dia masuk ni. Kita replay lagi sekali. Alright. So ini sebelum dia masuk lah. Okay, kita dah agak dah. Bila dia masuk je, okay, bagi dia gerak sikit. Masuk, okay, ni dah masuk kan? Okay, kita dah tahu, kita tengah entry sekarang ni, instant. TP kita macam mana? Okay, ni dengar. Dia ada dua cara TP. Satu, ABC. Asal biru, close. ABC lah korang biasa dengar. Nombor dua, kalau kita sel dekat atas ataupun sel dekat RM ataupun resistant, TP wajib dekat mana? SM atau support biasa. Di mana? Low time frame sangat sesuai sebab kita sekarang ni mode kita adalah untuk kita scalping sahaja, bukan hold . So maksudnya kita low time frame punya TP lah. Apa? Mari kita tengok. Low time frame yang biasa korang pilih time frame apa? Kalau saya, based on saya ajar student saya pilih M5 atau M1 lah. M1 terlalu banyak, so kita bolehlah consider M5. Okay. Dekat atas tu tempat dia entry, dalam ni entry. So buka line chart, cari segala SM atau resistant pula, support yang ada untuk kita take profit. Sebab kita tak boleh hold, tapi kita boleh cari take profit kita di low time frame sebab dia akan berlaku rejection. So ni turun sikit ni banyak. Ini SM. Sini ada support, marking. Ni banyak. So banyak tak payah ambil tak apa. Kalau banyak ni korang akan pening. So bagi saya cukuplah dua ni dah cukup. Tak payah korang hold lama sangat. Okay, TP. Dah kena TP 1. So dah hampir korang kutip. So nak tepi 2 ni memang dia jadi tak jadi je. Memang kadang-kadang dia boleh pergi, kadang-kadang dia tak boleh pergi. So jangan expect terlalu tinggi lah. Sebab TP 1 sahaja dah bagi korang berapa? Sini sampai sini dah dekat 40 pips. Jika kalau korang hold lebih daripada 40 pips, sangat mustahil sebenarnya. Dia kadang-kadang memang bagi banyak. Tapi itu rezeki korang lah. Kalau saya takkan hold lama. Saya akan ambil TP 1 dah cukup. So TP 2 nampak? Tak kena. 89 pips tak kena. Dia pergi separuh, sikit-sikit lagi. Bila korang hold memang biru balik, daripada biru entry jadi merah balik lah nanti. Nampak dah merah balik. Padahal entry kat sini dah profit. Korang pun dah lega. Korang rasa macam wow, akulah trader yang paling sharp entry di dunia ini. Waktu itulah korang dah tanya, dah cakap kat diri korang. Lalas dia fly balik, dah makin floating. Korang dah macam, alamak, menyesal lah tak close tadi aku, tak close pula. Menyesal lah, apalah teknik RM ni tak jadi je. Aduh, menyesal lah belajar. Kenapa? Sebab dia silap, tak ikut SOP kita, iaitu kita ajar tadi first touch momentum untuk kita curi-curi profit. Bukan untuk hold, kita dah pesan awal-awal. Sebab kita first touch adalah untuk rejection, bersifat sementara. Nak betul-betul hold third touch. Third touch cara dia lain. Alright, so saya buka chat, saya bagi peluang untuk korang komen. Faham ke tak faham cara first touch ni? Komen ke dah tidur dah? Risau video ni. Tak faham, tanya. Apa yang tak faham? Spesifik sikit lah soalan supaya saya faham apa nak explain. Cikgu, apa beza candle rejection dengan breakout? Macam mana rupa candle rejection? Candle rejection, kalau dia reject, dia tinggalkan shadow je dalam zone korang. Kalau breakout, dia breakout pada body, dia breakout oleh body pada shadow yang korang marking tu. Itu beza dia lah. Tuan Aznul Sanjan. Faham. Tak faham sebab baru masuk. Tak boleh salahkan kita lah. Sebab macam saya kata, masuk daripada awal sampai habis, insyaAllah faham. Kalau korang masuk halfway ataupun hujung-hujung, bukan saya tak nak ulang. Dia akan makan masa untuk orang yang dah lama ada dalam ni. So untuk kita bagi keadilan untuk semua orang, make sure korang ada daripada awal sampai habis dan kita bagi recorded ni dalam Telegram nantilah supaya siapa yang tak masuk atau lambat masuk atau tak faham, dia akan tengok balik recorded tersebut. Okay . Baru 2 orang saja cikgu yang dah tidur. Oh ya ke? Cikgu rekod kan? Ya tuan, saya rekod. Jangan risau. Yang belah kiri tu consider first touch tak? Yang belah kiri. Ni, ini bukan. Sebab bila korang monitor dekat time frame besar, yang pullback dekat sini, bukan kat sini. Ini based on yang korang marking sebenarnya. Mari kita tengok daily tadi. Okay, korang replay balik. Ini kita boleh replay sebab kita tahulah before after dia.
Okay, main buka balik time frame yang kita monitor, M30 lah contoh Monitor time frame tak kisah. So janganlah korang assume ini first touch. Ini bukan first touch. Inilah yang korang marking RM tadi. Jangan salah faham. Ini yang kita on the way nak pergi pull back. So itu yang saya patah balik tu. Sebab itu functionnya replay. Bila saya mengajar, semua orang akan faham. Tu yang replay dia. Oh ni slow sangat ni. Kasih laju sikit. Okay, dia naik. Dah reject dah, profit dah. Tapi dia fly balik. Sebab apa? Dia dah tak valid dah. Yang first touch sudah settle. Itu yang dia naik. That's why masih akan ada orang yang salahkan teknik saya. Dia kata, kenapalah aku floating pakai teknik RM ni sampai sini floating. Sebab dia terlupa first touch you bukannya hold. Dan bila dah entry first touch, orang yang bijak dia akan cari second entry iaitu breakout. Tunggulah breakout. Ada tak breakout sini? Tak ada. Adakah breakout sini? Tak ada. Adakah breakout sini? Belum. Okay, cari lagi. Sampai ada breakout range, inilah kali kedua. Selagi daily tak break, masih lagi direction sell lah. So kita cari, tengok dekat situ. Barulah ada dah entry terus, boleh profit lagi. So kalau nak betul-betul hold, step by step lah. Macam yang kita ajar dekat live TikTok. M30 dah kata sell, H1 pula. Kalau dia candle dia panjang buy, jangan lagi cari sell lagi. Okay, so dah cantik sell. Okay, sell. So boleh sell H1. H4 panjang tak? H4 kalau betul lah nak sell, kasih dia break sini dulu. Baru dia boleh swing jauh. Sekarang ni dia tak break tu, dia reject kan. So dah break. Maksudnya entry korang dah boleh hold lah. Yang korang entry awal tu. Tak break, hati-hati. Boleh je fly balik. Itu carilah step by step. So make sure korang jadi trader yang bijak. Curi 2 kali profit, 2 kali entry maksudnya lah. Rejection dan breakout. Mari kita cari lagi contoh. Last contoh lah. Okay, jap. Kita ambil yang baru jadi semalam. Baru jadi semalam. Saya entry juga. Okay, buka line chart. Kita ada satu setup di sini, turun sikit, naik banyak. So kita marking je bucu di bawah. Marking elok kita akan marking pakai bucu macam ni. Okay. So nampak je macam dah break. Tapi sebenarnya dia tak break. Dia dah settlekan SOP yang kita ajar korang tu, first touch. So macam mana nak tengok? So kita pergi replay balik untuk korang. Alright. So sebelum kita pergi ke sini, kita marking dulu lawa. Marking satu zone yang paling rendah zone yang biru tu lah. Alright, kita dah ada satu zone untuk kita curi-curi entry first touch. Apa-apa pun kira lah satu zone ni berapa pips dia ada. 70 pips. So 70 pips ni lah yang kita akan cari setup untuk buy first touch. Monitor time frame kecil, saya akan monitor time frame M15, tak ada masalah. Time frame apa yang korang pilih, M1 pun boleh, tak ada masalah. Kita ambil M5 lah contoh. Okay, oops. Sekejap. Alright. Sampai je dalam ni, korang entry buy first touch. Buy first touch lah maksudnya. Okay, so kita tunggu dia sampai masuk dalam. Sebatang. Okay, sampai kan? Dah sampai kan? Okay, marking vertical line macam ni. Sebab kita nak tahu, waktu ni kanan tak jadi lagi. Belum gerak lagi sekarang ni. Kiri dah siap dah pun. Ni kiri semua ni. Dah siap lah. Kanan tak ada apa-apa lagi. So, cara take profit kita adalah macam dua cara lah. Satu ABC, satu lagi kalau kita buy dekat low ataupun SM, kita akan TP kita based on RM lah. Ataupun resistance lah. Jadi, kawasan kiri ni lah yang kita akan cari take profit. Di mana take profit kita di kawasan RM. So, delete balik ni. Buka line chart. Nampak tak ada RM ataupun resistance. Naik sikit, turun banyak. Dah ada satu TP1. Naik sikit, turun banyak TP2. Itu cara take profit lah. So contohlah korang takut sangat tak sampai. Kadang-kadang M5 dia boleh tak sampai, kadang-kadang boleh sampai. So boleh pakai M1. Tapi saya pakai M5 lah. Sebab M5 dia sangat senang. So agak-agak nak sampai, korang nak kutip-kutip lah. Kalau korang takut, tak payah kutip sampai betul-betul sampai. At least separuh perjalanan nak ke sini, tak ada masalah. Alright. Okay, so bagi je dia naik. Dia float ke apa, tak ada masalah. Yang penting dia sampai TP, kutip. Tu dah sampai, nampak tak? Sampai dah TP1 kita. Dan dia pun nak pergi TP2. Tapi saya target saya TP1 je. Bila korang dah target TP1, nak ke korang entry lagi yang kedua iaitu breakout. Barulah bila korang dah curi ni, tunggulah setup yang kedua, breakout. Tu yang saya kata kat korang, ada setup H1 breakout tu kan.
Faham? Okay, tapi tak apa, breakout tu kita abaikanlah. Kita nak fokus utama kita iaitu first touch ni dulu. First touch sampai ke sini dah berapa pips korang profit? Around 60 pips. Sangat besar reward korang. 60 pips. Besar kan? Dapatlah 60 pips. Jangan hold. Kalau korang hold, memang boleh patah balik. Bukan sekadar patah balik. Boleh maki junam. Itu yang saya ajar. So kita tengok balik. Kita replay balik sampai dia siap. Jadi, okay, biar je. Naik pop dia junam. Kan dia baru jadi semalam. Kita dah pesan kat korang kan. Okay, biar dia junam. Sekejap. Kasih laju sikit. Masuk, nak masuk je dah jadi second touch. Okay, ni belum masuk lagi ya. Okay, ni second touch. Tadi first touch kat sini. Ini second touch. Second touch saya kata apa tadi? 50, 50. Boleh pergi, boleh break. Tapi saya tak ambil yang ni. 50-50 maksudnya kita dah jadi separuh lah. Separuh yakin, separuh tak yakin. So tak nak lah. Dan di mana 50-50 kita ambil kat sini, dia betul-betul dia buat breakout lah semalam tu. Dia makin junam, makin negatif adalah. Kan dah sakit masa tu. Waktu ni korang akan gelabah dah. Dah lah korang entry kat sini. Korang tiba-tiba korang hold. Contohlah korang hold. Profit korang dah jauh dah. Nak dekat 200 pip tak silap saya masa dia naik 170 pip. Korang pun dah happy dah. Wow, akulah trader yang paling sharp entry dekat dunia. Itu masa tu lah kan. Tiba-tiba makin junam macam ni. Junam dia pula, berapa pula? Kita kira. 220 pip. Makin kita negatif, makin kita sakit hati. Sebab apa? Tadi kita dah profit sampai 170 pip. Ni kita borak kalau korang hold lah. Tiba negatif sampai 200 pip negatif. So korang akan stres. Sebab apa? Korang akan cakap, kenapalah aku tak kutip tadi dah turun gila. Bukan setakat turun gila. Lagi korang hold, lagi dijundam sampai dia buat break lah sampai ke hari ni. Hati-hatilah bila korang nak pakai setup yang macam ni. Nampak tak? Sakit kan? Waktu ni emosi akan terganggu bila korang tak ikut SOP kita sebiji-sebiji. So jangan salahkan teknik saya bila korang lost sebab tak ikut SOP. Sebab apa yang saya bagi kat korang bukan saja-saja. Bukan benda tu saja-saja diberi. Benda tu ada maksud untuk korang. Lagi stres bila korang dah kat lost kat sini tiba dia fly macam ni. Lagi stres. Nampak tak? Benda tu akan melibatkan stres lah untuk korang. Baik korang ambil first touch, reject profit, dah kutip. Apa korang nak risau, betul tak? Yang penting kita dah secure profit. Tunggu re-entry untuk setup breakout. Bye. Okay, saya nak tengok komen sikit. Cuba korang komen faham ke tak faham? So far good. So far so good tak? So kalau tip saya, make sure mapping SM dan RM wajib time frame besar lah. Time frame besar maksudnya H4, daily, weekly, sangat cun. So ada dalam ni ada 1000 orang. So tahniah siapa yang masuk, saya doakan korang dapat profit insyaAllah lepas ni lah sampai korang tua. Okay. Alhamdulillah faham. Tahniah siapa yang faham. Terbaik sangat-sangatlah. Jadi sebabkan korang faham, jangan lupa korang buatlah homework. At least korang kena hafal nama SOP dia, turun sikit naik banyak, naik sikit turun banyak dan segala SOP yang saya ajarlah. Daripada cara entry, cara bentuk, mapping dia apa semua. Ingat kalau tak ikut sebiji memang boleh loss. Kalau ikut sebiji insya-Allah boleh profit. So kita expand based on benda yang dah selamat untuk korang, bukan yang tak selamat. Yang dah boleh buat profit. Ikut sebiji. InsyaAllah Faham. Mantap. Alhamdulillah. Terbaik sangat-sangat. So rezeki korang lah. Faham. Syukran cikgu. Alhamdulillah. Okay. Faham ni. Kaya kita bos. Oh itulah. InsyaAllah. Okay. Mantap. Kena backtest lah. Siapa yang tak pernah tahu. Wajib backtest juga. Okay. Untuk entry breakout macam mana cikgu? Entry breakout kita tak ajar malam ni sebab kita nak bagi korang faham step by step dululah. Kalau korang tak faham yang ni, susah kita nak explain next step. So untuk next step yang kita nak ajar tu, insyaAllah kita akan buat next class pula. InsyaAllah Sebab sekarang ni saya rasa dah sejam juga ni. Okay. So jangan risau, korang stay update dengan saya setiap hari. Kena ada je dalam group saya ataupun live TikTok saya supaya korang tak terlepas apa yang saya share dekat korang lah. Itu paling penting untuk korang, untuk kebaikan korang lah. Bukannya saya saja. Betul tak? Okay Oh, komen bersepah 300 lebih. Maksudnya korang aktif lah. Tahniah. Siapa yang soalan saya terlepas baca tu minta maaf sangat-sangat lah sebab banyak sangat kan chat kan.
Mudah-mudahan dapat profit guna teknik cikgu. InsyaAllah Tuan Ali. Okey. Alhamdulillah. So far jangan lupa masuk saya punya live TikTok. InsyaAllah sekejap lagi kita habis ni kita akan buat live TikTok jugalah. Okey. So kita akan share apa? Forecast lah macam biasa. Forecast yang kita akan share kat korang. Terima kasih untuk ilmu ni cikgu. Lama mencari. At last ada juga yang sudi mengajar secara detail dan percuma. Moga murah rezeki. Terima kasih Tuan Luqman Dang supaya Tuan Luqman menjadi trader yang boleh buat profit konsisten lah lepas ni. InsyaAllah. Faham, cuma zone besar sangat. Tak boleh kecilkan sikit. Boleh, dia ada cara dia lah. Tapi saya tak nak ajar yang tu. Sebab itu teknik student saya. Saya minta maaf lah Tuan Azmi Salihuddin. Saya boleh ajar mana yang saya boleh ajar sahaja. So mana yang kita tak dapat ajar tu kita ajar dalam grup student sahaja. So adalah korang dapat juga free. Dan student saya dapat lebih. Bias dia tak ada, orang kata kena adil. Benda tu mesti kena adil. Yang free pun boleh buat duit sebenarnya. So korang jangan salah faham lah dengan saya. Alright, cantik. Mantap. Alhamdulillah dapat ilmu. Mantap geng. Minta halal ilmu cikgu. InsyaAllah semua halal. Jangan risau. So macam saya katalah, siapa yang mengajar, siapa yang dia pun cikgu juga. So tak ada masalah korang boleh ajar dekat student korang. Tapi jangan korang overclaim lah. Janganlah tiba-tiba korang kata, inilah teknik yang aku dah 10 tahun aku cari. Tak ada. So jangan korang overclaim. Sebab kita ajar free je untuk korang. So make sure korang cakap benda yang okey lah. Yang kalau korang belajar dengan saya, korang boleh tak bercakap. Korang belajar dengan saya ke, tak ada masalah. Okey. Baik cikgu. Okey, terima kasih juga. Jangan risau. So far jangan lupa benda yang kita ajar tadi bentuk SM dengan RM. Lepas tu dia punya nisbah, nak tahu dia sah ke tak. Okey, lepas tu cara marking ataupun mapping. Marking atau mapping. Lepas tu cara entry. So penting sangat untuk korang hafal semua yang kita ajar tu. Step by step insyaAllah boleh sangat buat duit. Okey. So itu sahaja Itu sahaja pada sesi kelas pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Saya ucapkan so ada 1000 orang yang hadir. So memang terbaik sangat-sangatlah korang ni. Memang terbaik. Tapi apa-apa pun saya minta maaf lah kalau ada banyak kekurangan daripada saya tu. Saya minta maaf banyak-banyak untuk diri saya ni lah supaya korang tak marah saya. Apa yang kesilapan kita buat tu minta maaf lah. So mana yang lebih tu korang gunakan yang terbaik untuk korang. Untuk diri korang lah, saya tak minta apa-apa pun. Itu yang terbaik untuk korang, kita bagi. Alright, cantik. Macam mana jadi group student? Sekarang ni pun kalau korang belajar yang free, sebenarnya korang memang dah jadi student saya dah. Secara public lah. So yang private ni kita tak open lagi. Make sure korang fokus yang free dulu. Sebab saya tak ready lagi nak buka yang student saya punya kelas. Sebab saya tak settle lagi yang group student. Saya kata saya settle lo, insyaAllah boleh kita try consider lah. Sebab sekarang ni saya nak bagi yang public ni faham bahasa saya sampai korang boleh dengar saya bercakap ni, korang akan dengar. Oh, dia faham. Oh, dah faham dah apa dia borak ni. Itu yang kita nak lah sekarang ni. Cikgu ni ahli syurga, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Tuan Dok Budi, insyaAllah. Doakan saya sentiasa sihat selalu dan dimewahkan rezeki juga. Alright. Okay. So itu sahaja pada malam ni punya kelas. Jangan lupa malam ni insyaAllah kalau saya larat lah, kita akan buat live TikTok lagi lah. So jangan lupa support juga dekat live TikTok saya supaya korang rasa saya ni bersemangat untuk saya ajar korang next time. Okay, adil lah kan. Korang bagi saya support, saya akan bagi korang ilmu untuk korang. So far pagi tadi dah ada result dah saya bagi tahu. Jadi betul jadi tu. So sangat rugi siapa yang tak masuk pagi tadi. Tapi jangan kata rugilah, kita ada hari esok, kita masuk hari esok. Kita ada hari lusa, kita masuk lagi hari lusa. Sampailah korang rasa bosan, tak ada masalah untuk korang tinggalkanlah, tak ada hal. Kita akan ajar siapa yang nak ilmu sahaja. Okay. SL macam mana? SL macam saya katalah, untuk setup ni, kita sebenarnya sangat yakinlah mesti akan ada rejection juga. So dia, kalau betul-betul dia tak ada rejection, korang cut loss sahaja di luar zone. Maksudnya sekarang ni kan SM kan? So bila korang berada di luar zone, make sure dia break. Break tu macam mana? Break guna candle yang sama lah. Break guna candle yang daily ni, break cut loss. Sebab tu yang kita pakai ni mesti kena waiting game juga. Kalau korang pakai H4, H4 punya cut loss lah. Kalau korang pakai H1, H1 punya cut loss. Okay, faham eh? So macam saya ajar student saya ajar dia orang ni cara spesifik. Maksudnya di dalam time frame daily ni,
Kalau ada juga time frame kecil punya SM, okey, korang pakai cut loss based on SM tersebut sahaja. Itu tune. So itu nanti tak apalah. InsyaAllah kita akan ajar next time jugalah. SL tu sangat simple sebenarnya. Risk kan based on korang punya entry juga. Jangan full margin. Itu paling pasti jangan full margin. Layan je sampai profit dan TP insyaAllah dia akan kena. So far sepanjang saya pakai SMRM ni, jaranglah menggagal, jaranglah mengecewakan kita. Memang akan buat korang profit juga. Bukan kita tipu. Benda dah terlalu banyak profit daripada result student saya dah banyak. Even saya sendiri pun saya selalu bagi result. So benda tu kita tak borak kosong. Mesti akan boleh buat. Alright, welcome juga kepada semua. Sama-sama banyak-banyak. Okay, insyaAllah nanti saya akan buat lagi kelas. Jangan risau, kelas kita akan buat lah. Hari-hari kita akan buat live TikTok supaya korang tak bosan dengan kita. InsyaAllah. So mana soalan tu semua nanti insyaAllah kita akan jawab lagi di next class lah. Sebab malam ni kita dah buat sejam. So kalau korang dah belajar faham yang tadi dulu, insyaAllah korang boleh tanya yang next soalan lah. Kita nak faham yang basic dulu yang kita ajar tadi. Yang permulaan dia tu bentuk, macam mana nak cari entry, mapping, misbah dia. Itu faham yang tu dulu. Yang pasal risiko tu semua automatik akan faham nanti bila korang belajar yang tu. Okey, pair lain pun boleh, tak ada masalah. Selagi ada candlestick, selagi ada line chart, boleh, tak ada masalah. Okey, so itu sahaja pada kelas pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua dan Assalamualaikum semua. Selamat malam. Recorded video insyaAllah saya akan bagi di dalam Telegram saya tu lah. Make sure korang tak live dan korang hadir di setiap apa yang saya bagi dalam tu. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat malam dan bye-bye semua.